Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so petang ni aku nak buat sedikit pandangan tentang chart sektor. Okay, so sebelum aku buat pandangan tentang chart sektor, mungkin kita akan pilih 2 atau 3 sektor lah. Okay, aku ada buat satu survey dekat channel YouTube aku, korang boleh pergi. Okay, aku nak tanya konten apa lagi yang korang nak aku buat. Alright, so setakat ni ada 19 vote. Okay, ada dah 19 orang yang vote. Okay, so setakat ni paling tinggi adalah counter bawah RM1. Kalau nak aku review counter RM3 bawah RM1 lah. Okay, so so just pergi ke YouTube. Aku dah just buat vote lah. So nanti aku akan tengok. Okay, result paling tinggi aku akan review dulu. Okay, dan aku buat content based on the survey lah. Okay. Alright, so sebelum aku pergi ke chart, okay, kita ada satu berita yang agak menarik juga. Okay, aku terbaca satu berita yang agak menarik. Kita punya OPR kita akan naik. Okay, tak pasti bila dia akan naik, tapi BNM dah announce lah yang OPR akan naik dari 1.75% kepada 2%. Okay, so OPR ni aku lupa dia punya nama penuh dia, overnight apa tak. Okay, tapi agak penting jugalah. Okay, so BNM dah mengumumkan dia akan naikkan 25 mata basis, okay, daripada 1.75 ni, okay, kepada 2%. Okay, so pastinya pengumuman ni menyebabkan ringgit, okay, menokok, okay, tak dalam menokok sangat banyak, tapi at least, okay, menyebabkan dia membuat orang cakap apa, menokok lah berbanding US dollar. So itu adalah berita yang terbaru dan mungkin, okay, market Bursa Malaysia juga akan, okay, react dengan berita begini, okay, especially ataupun terutamanya counter finance. Okay, so kalau kita tengok counter finance ataupun counter perbankan, okay, so kita tengok chart untuk sektor perbankan atau sektor finance. So dia sektor finance ni dah orang cakap apa, kalau kita tengok based on the chart pun kita boleh tengok dia bergerak dalam keadaan uptrend. Okay, so dia mengalami kejatuhan, selepas itu dia membuat orang cakap apa, uptrend lah. Okay, so kalau kita boleh buat satu resistance, dia pun dah breakout di sini, paling tinggi di sini. Okay, so sekarang ni meneruskan kenaikan, so korang boleh tengoklah counter-counter perbankan ni. Tapi masalahnya kebanyakan counter perbankan atau counter finance ni kebanyakannya tak patuh syariah, kecuali Bank Islam, okay, BIMB tak silap aku. So walaupun dia mengalami kenaikan, okay, tapi counter-counter di bawah perbankan ni kebanyakannya non syariah ataupun tidak patuh syariah. Okay, so itu untuk chart orang cakap apa, chart perbankan. So kita jangka perbankan ataupun finance sektor ni akan terus meneruskan kenaikan. Okay, meneruskan kenaikan, mungkin dia retrace back dulu. Okay, sementara ke bawah kalau dia nak trace back ke arah sini sebelum dia teruskan kenaikan lah. Okay, alright. So ni weekly, kita tengok daily, sorry, daily. Daily. Okay, so kalau kita tengok daily memang uptrend. Okay, based on the daily pun uptrend. Okay, weekly lah, nampak sikit. Okay, so next sector kita akan tengok sektor yang mungkin, okay, akan menaik juga selepas orang cakap bukan setakat pengumuman OPR ni, okay, yang akan menerima kesan yang positif, okay, selepas post COVID ni adalah mungkin sektor energi. Okay, so sektor energi kalau kita tengok chart dia, okay, agak dalam keadaan sideways, okay, walaupun pada November akhir-akhir 2020, kalau kita tengok carta yang lebih kecil, carta yang lebih kecil dalam keadaan masih lagi dalam keadaan sideways. So kalau kita tarik downtrend line kat sini, okay,
So baru saja melepasi downtrend line. So kalau kita tengok ini adalah salah satu inilah so kalau kita boleh buat channel downtrend line, dia baru saja melepasi downtrend line untuk sektor energy. So ada tanda-tanda bullish. Okay, mungkin dalam selepas dia bullish, dia mungkin membuat retracement dekat sini, okay, untuk daily chart. So kalau kita tengok kepada weekly chart, mungkin tak berapa nampak. Okay, masih lagi dalam keadaan orang cakap apa, boleh kita letak resistance weekly chart dekat sini. Okay, dekat sini lah. Okay, resistance yang paling dekat dekat sini. So sekarang dia berada di resistance lah. So pada weekly ni dia naik, dia melepasi sekejap, lepas tu dia reject. Okay, ada satu candle warna merah kat sini, dia reject lah. So dia jangka mungkin dia turun. Okay, paling bawah pun di area sini. Kalau tengok pada channel ni kat sini, dan mungkin dia akan meneruskan kenaikan kalau dia berjaya melepasi resistance. So energy ada potensi, okay, based on the chart weekly dan juga chart daily. Okay, so next sector, kita akan tengok sektor transportation. Mungkin transportation, okay, pun akan menerima impact positif disebabkan oleh pembukaan sempadan lah. Okay, so kita tengok kepada weekly chart. So kalau tengok weekly chart pun nampak, okay, tidak terlalu cakap apa, tidak terlalu bullish, okay, tetapi based on the channel ataupun based on, okay, channel ni masih lagi dalam keadaan, orang cakap pun masih lagi dalam keadaan uptrend lah. Okay, so transportation dijangka juga akan meneruskan kenaikan. Okay, mungkin selepas lagi banyak negara membuka sempadan. Okay, dan kalau kita tengok kepada daily chart, mungkin lagi nampaklah jelas. So kalau kita tengok dalam keadaan, kalau tengok short term pun nampak dia bergerak dalam keadaan atas. Okay, so itu untuk transportation. So ada 3 chart atau 3 sektor. Okay, satu sektor iaitu sektor finance, perbankan. Okay, mungkin juga akan mengalami kenaikan. Okay, and disebabkan oleh kenaikan OPR. Okay, dan dua sektor yang mungkin akan naik juga disebabkan oleh keadaan post-COVID, okay, dan juga pembukaan sempadan. So transportation, energy, okay, kalau kita boleh tengok satu lagi, mungkin satu lagi iaitu sektor consumer. Kita tengok sektor consumer. Sektor consumer mungkin mengalami penurunan, okay, disebabkan oleh inflasi. Okay, itu adalah salah satulah. Okay, kalau kita tengok based on chart, dia nampak macam bullish dekat daily ni. Okay, selepas itu mungkin berlakunya inflasi. Okay, berlakunya inflasi menyebabkan dia kembali. Okay, dia membuat retracement. Okay, so consumer sector berkemungkinan bergerak dalam keadaan sideways. Okay, so kita boleh letak resistance di area sini dan juga support di area sini dalam keadaan besar lah, pergerakan besar dalam keadaan support ataupun dalam keadaan sideways. So kalau kita tengok kepada weekly chart, okay, so dalam keadaan sideways untuk consumer. Okay, so consumer agak mungkin akan mendapat impact yang agak terkesan juga disebabkan oleh inflasi yang berlaku di Malaysia ni. Okay, inflasi tak silapku naik, okay, daripada 1.9 kepada 2.3%. So mungkin sektor consumer, okay, ataupun kuasa beli, okay, pembeli agak berkurangan disebabkan oleh inflation. Okay, so itu saja untuk analisis carta, okay, sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.